Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada hari Jumaat yang mulia ini, saya di mimbar berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah bekalan yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Insya-Allah, tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab,
menerusi perantaraan Jibril alaihi salam, disampaikan kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak, keraguan padanya, iaitu tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Sadaqallahul azim. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saling berkait rapat dalam setiap ketetapan hukum itu. Ianya adalah untuk menguatkan lagi setiap ketetapan dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang disebut sebagai bayan at-taqrir, yang bererti memperkuat isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis berkaitan perintah wuduk, iaitu sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak diterima solat seseorang itu yang berhadas sampai ia berwuduk. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau qamaqat. Hadis tersebut mentakrir dari surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6 yang bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua buku lali. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semestinya kita perlu banyak mensyukurinya, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang pertama dan yang kedua dalam surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya iaitu Muhammad kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok ataupun terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar, lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jelas kepada kita bahawa ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya hingga ke akhir zaman dari pemalsuan. Bahkan dari tahun ke tahun bertambahnya para hufaz yang menyempurnakan hafalan ayat-ayat Allah ini. Hal ini berlaku
rentetan wujudnya kecenderungan mendalam masyarakat terhadap pendidikan agama, aliran tahfiz yang sangat tinggi masa kini. Hingga kan sebahagian daripada institusi ini berada di bawah kendalian pihak berkuasa agama negeri-negeri. Namun, baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan betapa banyaknya kemusnahan yang berlaku terhadap naskah-naskah ataupun mushaf-mushaf Al-Quran yang berada di masjid, surau, sekolah dan rumah-rumah persendirian. Ekoran berlakunya banjir besar di beberapa daerah dalam negeri Selangor khususnya. Namun ada usaha murni daripada banyak pihak yang membantu JAIS dalam mengumpulkan Al-Quran yang rosak. Lebih 155 tan kitab suci dan bahan-bahan yang mengandungi ayat Al-Quran telah dapat dikumpul dan dilupuskan oleh pihak JAIS selaras dengan rasa tanggungjawab pihak jabatan untuk menjaga kesucian Al-Quran. Sebenarnya, di sebalik musibah yang berlaku ini, kita diuji untuk menanamkan rasa prihatin kita terhadap keperluan saudara-saudara kita yang menghadapi musibah. Lebih-lebih lagi bagi para pelajar yang memerlukan naskah-naskah Al-Quran dan buku-buku agama untuk meneruskan pembelajaran mereka, tidak terkecuali peralatan-peralatan, alat bantu dan sebagainya. Lantaran itu, pihak JAIS menyeru semua umat Islam agar dapat menginfakkan wang sebanyak RM30 senaskah untuk tujuan wakaf Al-Quran ke tabung dana wakaf Al-Quran Selangor pasca banjir. Jabatan Agama Islam Selangor melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor iaitu Tijari menyasarkan sebanyak 50,000 naskah Al-Quran untuk diedarkan ke masjid-masjid, surau-surau serta sekolah agama dan mahat-mahat tahfiz serta orang-orang awam yang terjejas akibat banjir sebagai ganti Al-Quran yang telah rosak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kerana kesucian dan kemuliaan Al-Quran masih lagi terpelihara dan terjaga dengan baiknya dalam negara kita. Ini kerana Kementerian Dalam Negeri iaitu KDN telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta dalam kurungan Akta 326, menerusi Jawatan Kuasa Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran iaitu Lajnah Tashih Al-Quran yang dianggotai oleh 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran telah berperanan memastikan ketepatan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Muslimin yang dikasihi sekalian, dari segi aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis-premis perniagaan, penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan percetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan insya-Allah. Manakala dari aspek kualiti, pihak KDN mewajibkan setiap penerbit menggunakan kertas yang berkualiti untuk cetakan mushaf mesti mengikut garis panduan yang ditetapkan iaitu kaedah penandaan ayat atau bacaan dan juga garis panduan penamaan judul mushaf. Hadirin sidang Jumaat sekaliannya, tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan dalam cetakan dan penerbitan yang terbaru. Orang ramai dikehendaki memastikan setiap mushaf mempunyai cop kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Percetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya,
maka bolehlah mengemukakan aduan ke pihak KDN negeri bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah beriman, yakin dan tiada keraguan terhadap kebenaran dan ketetapan Al-Quran yang merupakan kalamullah untuk panduan umat manusia. Yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan Al-Quran yang dimiliki adalah yang telah mendapat pengesahan daripada pihak KDN. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa kemuliaan Al-Quran hendaklah dipelihara dengan melupuskannya mengikut tata cara pelupusan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Yang keempat, umat Islam hendaklah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan harian dan bukan sekadar memperoleh ganjaran dan pahala semata-mata, bahkan untuk ditadabbur dan dihayati oleh umat Islam dalam kehidupan seharian mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-77 hingga ayat yang ke-80. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin
dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku, berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudaratkan dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin waradallahum an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ah wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzil wiqayatikal samadaniyah jalalata malikanal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was sihhah was salamata minka liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil mutazaffin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, iaitu Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala' irfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan
بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة جميع رحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله، آمين آمين يا رحمن، آمين آمين يا رحيم، آمين آمين يا رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا حامدين، حمدا ذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا جنة الإيمان. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم من النبي والصديق والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.